Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, beberapa isu yang dipolitikan oleh pihak pembangkang hari ini dijawab padu terbaik oleh YB Anthony Locke dan juga YB Ngakoming, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah isu itu? Mari kita ikuti berita ini. Tapi sebelum saya teruskan, sahabat semua, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita ikuti berita gempa hari ini. Ini dia sahabat semua. Kalau kita tahu beberapa hari yang lalu ini mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ya keresahan, kemarahan ya daripada pemimpin-pemimpin, khususnya daripada ahli parlimen kerajaan maupun pembangkang, dan akhirnya pembangkang jadikan ini sebagai isu politik. Hari ini YB Anthony Locke memberikan jawapan padu ya untuk perkara ini. DAP ngikilaf soal puncak kuasa jawatan kuasa Mahkamah Syariah. Itu antara kenyataan ya daripada DAP yang berkata cadangan ahli parlimen daripada parti itu ngekoham agar pakar bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah adalah satu kekilafan berkaitan puncak kuasa jawatan kuasa tersebut. Setiausaha Agungnya ya YB Anthony Locke juga berkata parti itu menghormati kebijaksanaan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam dalam membuat keputusan termasuk mengenai jawatan kuasa itu. Perlu ditegaskan bahawa penubuhan jawatan kuasa khas ini bukan ditentukan oleh Jemaah Menteri tetapi oleh MKI dan mereka melapor secara langsung kepada MKI. Jadi katanya sebarang cadangan oleh jawatan kuasa tersebut yang melibatkan sebarang pindaan undang-undang perlulah dibawa ke Jemaah Menteri untuk proses penggubalan undang-undang seperti biasa, katanya dalam kenyataan hari ini. Locke berkata dia sedar cadangan nge itu akan menimbulkan polemik yang DAP akan mencuba mencampuri urusan agama lain. Ini tidak benar sama sekali, katanya. DAP menghormati kebijaksanaan Tuanku Sultan Selangor dalam membuat sebarang keputusan mengenai urusan MKI, katanya. Locke mengulas cadangan nge semalam yang menurutnya agar pandangan orang bukan Islam diambil kira sebelum sebarang perubahan pada undang-undang dibuat. Jawatan kuasa tersebut yang ditubuhkan pada awal bulan ini adalah untuk mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN menggubal undang-undang Islam. Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wadi Disuki juga mengkritik cadangan itu yang menurutnya tidak berpijak di bumi nyata dan boleh mencetuskan polemik yang tidak perlu dalam sebuah negara dengan rakyat berbagai kaum dan agama di Malaysia. Mengulas lanjut, Locke berkata masyarakat bukan Islam tidak perlu bimbang dengan sebarang pindahan undang-undang yang membabitkan mereka kerana ia akan dibawa ke Jemaah Menteri. Masyarakat bukan Islam juga tidak perlu bimbang dalam perkara ini kerana sekiranya sebarang pindahan undang-undang yang melibatkan hak bukan Islam ia perlu diperhalusi dan diputuskan oleh Jemaah Menteri dan seterusnya. Proses seperti biasa perlu dilaksanakan di Parlimen. DAP komited terhadap prinsip hormat menghormati antara satu sama lain dan keharmonian antara agama dan kaum merupakan tanggungjawab kita bersama, katanya lagi. Itu dia sahabat semua, satu kenyataan yang terbaik ya daripada YB Anthony Locke selaku pemimpin nombor satu parti DAP itu. Jadi kita harap ya kenyataan-kenyataan seperti ini tidak lagi dilakukan atau dibuat oleh mana-mana ahli parlimen ya daripada pihak kerajaan khususnya. Yang khususnya ya boleh mengundang polemik, boleh diberbesarkan, khususnya pihak pembangkang yang seringkali ya mencari isu untuk dimainkan, untuk dipolitikkan dan sebagainya. Itu daripada YB Anthony Locke. Dan terbaru adalah daripada Ngakoming ya berkaitan satu lagi isu panas yang juga sedang dimainkan oleh pihak pembangkang hari ini, yaitu pilihan raya PBT. Itu antara perkara yang hangat juga diperkatakan di media sosial dan hangat dipolitikkan oleh pembangkang. Jadi hari ini Ngakoming memberikan jawapan padu ya berkaitan dengan isu ini. Katanya pilihan raya PBT bukan keutamaan KPKT ketika ini. Itu antara kenyataan beliau. Jadi mari kita baca kenyataan beliau ini yang saya petik ya daripada berita harian online. Pilihan raya PBT berkuasa tempatan tidak menjadi keutamaan Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan, katanya ketika ini. Menterinya Ngakoming berkata tumpuan pihaknya ketika ini adalah untuk menyiapkan lebih 50,000 projek kemudahan awam. Negara kita baru pulih daripada pergolakan politik. Waktu kini adalah untuk redakan suhu politik dan fokus kepada kerja yang boleh membawa manfaat kepada rakyat. Katanya lagi,
Setiap perkara akan berlaku pada masa yang betul, tepat kerana perkara seperti pilihan raya PBT yang sudah ditangguhkan sejak 1963 ini pada ketika ini bukan keutamaan KPKT katanya lagi. Bagi saya 10 tahun lepas saya siapkan 50,000 projek kemudahan awam. Mungkin itulah masanya laksanakan pilihan raya PBT katanya dalam sidang media selepas mengadakan lawatan di Pasar Bazar Rakyat Seri Kembangan hari ini. Maksudnya dalam masa sekarang ini PBT ini bukanlah perkara yang harus diberikan tumpuan ya. Apa yang diberikan tumpuan ke atas 50,000 projek yang sepatutnya perlu disiapkan. Kok Kuai berkata pengenalan pilihan raya PBT di Kuala Lumpur untuk kelestarian dan memberi pilihan kepada penduduk untuk memilih ahli majlis tempatan. Koming selaku naib pengurusi DPU Kebangsaan yang juga ahli Parlimen Teluk Intan menambah jawapannya tetap konsisten jika ditanya mengenai pilihan raya berkenaan bahwa ia bukan satu keutamaan buat masa ini. Jawapan saya sentiasa konsisten katanya. Keutamaan KPKT pada waktu ini adalah untuk memberi fokus kepada 7 bidang yang saya umumkan pada hari pertama diberi amanah dan tanggungjawab sebagai menteri di kementerian ini katanya. Ketika ditanya lagi sama ada menemui Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zalia untuk berbincang berkaitan isu berkenaan, Ngakomi berkata beliau sering menemui rakannya itu. Saya sentiasa berinteraksi dengan Wabi Zaliha dan kita sentiasa bekerja sebagai satu pasukan. Maka jawaban saya dan dia adalah konsisten. Keutamaan kita adalah untuk 7 bidang kuasa KPKT dilaksanakan baru setahun menjadi kerjaan. Ini adalah masa untuk kita tunjukkan permulaan kejayaan katanya. 7 bidang kuasa yang diberikan keutamaan adalah membabitkan aspek pembangunan dan langkah memperkasa peranan kerajaan tempatan, membangun potensi PBT bagi menjana sumber pendapatan tambahan negara dan juga perancangan perumahan lebih komprehensif dan berdaya saing. Selain itu, kementerian berkenaan juga memberikan fokus pemerkasaan komuniti tanpa mengira kaum, pengurusan sisa pepejal bersepadu, lebih efektif dan efisien bagi menghasilkan pelaksanaan ke arah kitaran ekonomi. Ada lagi turut difokuskan dalam memperkukuhkan agenda bandar mampan dan pintar ke arah perbandaran baharu dan memperkukuh kesiapsiagaan kebombaan dan juga penyelamat yang sejahtera. Terbaik sahabat-sahabat semua, pemimpin seperti inilah yang harus ada. Walaupun isu ini dimainkan, tapi beliau ya dengan konsisten menyatakan pilihan raya PBT ini tidak perlu diberikan layanan atau tidak perlu dilayan buat masa ini kerana apa yang penting ya untuk membangunkan seperti mana yang beliau katakan. Jadi PBT setakat ini tidak dipersetujui dan itu hanyalah cakap-cakap daripada pihak pembangkang yang mereka gunakan sebagai isu untuk politik sahabat-sahabat semua. Itu dia. Sehingga kemarin kalau saya tidak silap pemimpin daripada PAS ya membuat laporan polis kononnya ya ini boleh boleh menimbulkan keresahan bangsa dan agama. Sedangkan hakikatnya sahabat semua itu hanyalah cadangan saja, tidak ada pelaksanaan. Yang menterinya sendiri menyatakan perkara itu tidak akan dilakukan. Jadi dan sekali lagi terbaik ya daripada YB Anthony Lok dan juga YB Ngakoming. Sahabat semua, sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.